Selamat malam, salam sejahtera. Ini berita, ini ulasan tentang isu pembekuan akaun bersatu oleh SPRM. Semalam yang paling hangat menceritakan tentang pengesahan oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, yang telah mengesahkan bahawa akaun bersatu dibekukan kerana atas dakwaan disiasat mengikut akta yang dikaitkan dengan hasil haram. Selain daripada itu, akaun bersatu juga dibekukan untuk siasatan yang kononnya ada derma RM300 juta. Seorang daripada pemimpin Barisan Nasional UMNO telah menyatakan satu pernyataan yang memang agak logik apabila beliau mengatakan Parti Bersatu baru ditubuh 6 tahun, baru setahun jagung, tapi memiliki keuangan lebih daripada 100 juta, bahkan dalam akaun ada derma 300 juta. Jadi ini dipersoalkan oleh beliau, bagaimana dan dari mana dan siapa penderma yang murah hati itu sehingga sanggup mendermakan 300 juta dan dari mana dana sehingga akaun bersatu yang baru 6 tahun mempunyai uang sebanyak itu. Beliau membandingkan dengan Parti UMNO yang sudah berusia 70 tahun, ketika dibekukan akaun mereka hanya mempunyai 100 juta. 70 tahun hanya ada 100 juta kata beliau, manakala Parti Bersatu pula baru 6 tahun sudah mempunyai keuangan yang luar biasa. Hari ini keputusan terkini, ini pengakuan terkini daripada Muhyiddin Yassin yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Apabila Muhyiddin katakan mereka atau Parti Bersatu telah pun memohon supaya SPRM membatalkan pembekuan akaun bersatu kerana menurut Muhyiddin Yassin mereka tiada duit untuk membayar gaji staf mereka. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan malam ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan membantu mengembangkannya. Tekan butang subscribe itu percuma. Bersatu akan menulis surat kepada SPRM bagi memohon pembatalan perintah pembekuan akaun banknya. Sekali lagi, menafikan menerima sebarang wang daripada dana pakej rangsangan ekonomi bernilai RM92.5 bilion seperti didakwa. Muhyiddin Yassin berkata, pembekuan itu akan menjejaskan operasi mereka. Muhyiddin berkata, bila dah beku akaun, kami sebagai pertubuhan politik yang penting dan besar ini, tak ada duit untuk bayar gaji pentadbiran, kata beliau. Bukan sahaja untuk sebulan. Sekarang ini mereka kata beku 3 bulan. Pun susah, kata beliau. Muhyiddin juga berkata itu membawa kesan kepada kelicinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara, kata Presiden Bersatu. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki berkata, SPRM membekukan akaun bank Parti Bersatu sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan berdasarkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Bagaimanapun, Azam Baki enggan mengulas lebih lanjut. Pada awalnya, pembekuan itu didakwa ada kaitan dengan siasatan terhadap dana rangsangan kerajaan berjumlah RM92.5 bilion bagi membendung COVID-19 dan didakwa diselewengkan. Bagaimanapun, sumber SPRM yang enggan dikenali mendakwa, pembekuan itu bagi menyiasat dakwaan bersatu menerima sumbangan lebih daripada RM30 juta daripada kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin semalam mengecam kerajaan yang menurutnya menggunakan agensi kerajaan sebagai alat untuk membunuh kredibiliti Bersatu serta Perikatan Nasional.
Saudara-saudara sekalian, perkara ini telah pun menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Manakah tidak gemparnya apabila akaun Parti Bersatu dibekukan dengan begitu mendadak. Dan Muhyiddin kata, tiada duit untuk bayar gaji dan kelicinan. Hari ini juga, Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim telah menafikan campur tangan dalam tindakan SPRM membekukan akaun Bersatu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa kerajaan menggunakan SPRM sebagai alat politik untuk menentang Bersatu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selain daripada itu, saudara, Planatif juga mendakwa Muhyiddin yang ketika itu adalah Perdana Menteri ke-8 turut cuai dan menyalahguna jawatan awam apabila menamatkan projek berkenaan sehingga kerajaan dan semua rakyat Malaysia termasuk Planatif selaku pembayar cukai perlu mengeluarkan wang RM320 juta sebagai pampasan pembatalan perjanjian dua hala antara Malaysia dan Singapura yang dipersetujui. Dakwa Planatif lagi, Mustafa yang bertanggungjawab dalam menguruskan projek itu telah melakukan kecuaian ketika menangguhkan projek tersebut sehingga menyebabkan wang negara perlu dikeluarkan sebanyak 46 juta. Selain itu, Muhammad Hatta mendakwa Wi juga cuai semasa menguruskan projek tersebut dan merupakan pengangkutan awam bagi rakyat Malaysia sehingga mendatangkan kesusahan dan kerugian berjumlah RM46 juta kepada rakyat Malaysia sekaligus menafikan hak rakyat untuk menikmati sistem pengangkutan kelas pertama di peringkat antarabangsa yang pantas, selamat dan murah. Oleh itu, Planatif antara lain menuntut deklarasi bahawa pembatalan projek yang diumumkan oleh Muhyiddin adalah batal dan tidak sah. Selain memohon deklarasi, kesemua defendant membayar ganti rugi dan pampasan sebanyak RM1 juta kepada setiap rakyat Malaysia, termasuk Planatif kerana telah secara salah dan cuai membatalkan projek HSR. Itulah yang saya katakan pada peringkat awal sebentar tadi. Iaitu, kalau betul-betul 5 orang Planatif ini, defendant ini kalah di dalam kes saman ini, maka mereka perlu membayar ganti rugi dan pampasan sebanyak 1 juta ringgit kepada setiap rakyat Malaysia. Kepada setiap rakyat Malaysia nih. Ini bukan setiap ketua isi rumah. Ini setiap rakyat Malaysia. Jadi kalau ada suami isteri, dua-dua pun dapat 1 juta. 1 juta ringgit. Itu yang saya kata tadi. Kalau ini benar-benar berlaku, setiap rakyat Malaysia akan jadi jutawan. Hebat kan? Saudara-saudara, sehubungan dengan itu, Planatif turut pada 1 Januari 2021, Malaysia dan Singapura mengumumkan penamatan projek HSR sejauh 350 km kerana kedua-dua negara gagal mencapai persetujuan mengenai perubahan yang dicadangkan oleh Malaysia sebelum perjanjian projek itu luput pada 31 Disember 2020. Sehubungan itu, Malaysia telah membayar Singapura dolar 102.8 juta bersamaan RM320.27 juta kepada Singapura untuk kos yang ditanggung bagi pembangunan projek HSR dan berkaitan dengan pelanjutan penggantungannya. Projek tersebut dijangka menyediakan 3 servis utama, iaitu perjalanan secara langsung antara Malaysia dan Singapura dalam tempoh 90 minit, servis domestik di Malaysia dan perkhidmatan shuttle di Iskandar Puteri Johor sehingga Singapura. Pengurusan kes saman itu ditetapkan pada 2 Februari ini di hadapan penolong kanan pendaftar Tinggi Nur Shahsha Hidayah Nur Azhar. Maksudnya,
Kes ini akan disebut pada hari ini, akan diurus pada hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, di mana Anda pada kedudukan Anda? Adakah Anda mahu Tun Mahathir dan Muhyiddin serta yang lain kalah dalam zaman ini supaya dapat dibayar RM 1 juta setiap rakyat Malaysia? Ataupun Anda mahu supaya kes ini diselesaikan sahaja? Itu yang betul-betul menariknya tentang kes ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.